Adar. Wa Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi al-Qurashi ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga antara yang terawal masuk Islam Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan isterinya Ummu Salamah yang akhirnya nanti menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat suami dia. Wa Uthman bin Maz'un al-Jumahil Qurashi. Uthman bin Maz'un, adik-beradik susuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama di kalangan Muhajirin yang meninggal dunia di Madinah. Sampai Madinah tak sihat, meninggal dunia. Dikebumikan di Madinah, di Baqi'. Adik-beradik susuan Nabi, Uthman bin Maz'un al-Qurashi. Begitu juga adik-beradik dia bernama Qudamah wa Abdullah wal Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi al-Qurashi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa min as-sabiqin al-awwalin, antara yang terawal masuk Islam lagi Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams al-Umawi al-Qurashi. Okey, siapa dia Khalid bin Sa'id bin Al-As ini? Dia katakan abuhu Sayyidah Quraisyin, bapa dia merupakan seorang pembesar Quraisy. Idza tamma lam ya'tamma Quraisyun ijlalan lahu. Bapak dia ni punya orang respect, orang hormat dekat bapak dia. Kalau bapak dia pakai serban di Mekah, orang Mekah lain tak berani pakai serban kerana menghormati bapak dia. Hebat, kan? Bapak dia pakai serban, semua tak berani pakai serban. Hebat bapak dia ni. Tapi kafir lah, kafir. Ni pakai serban ni pun ada dua lah. Dia pertama pakaian orang Arab. Yang kedua, ia merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Khalid bin Sa'id qad ra'a fi manamihi. Cerita macam mana dia ni masuk Islam. Satu hari Khalid ni bermimpi. Mimpi Ana duduk kursi gini kat, Ana nak tidur rasa kursi ni. Dah lah besar. Ini kursi orang untuk tidur sesuai ngajar, tak sesuai kursi ni. Nampak belagak sangat. Ana lagi suka kursi plastik tu. Kan? Ataupun kursi tegak tu kan. Ni aduh lemah betul. Ini ni baru lagi dia gini kak. Kalau dah lama nanti kan, dia akan condong ke belakang. Pasal Ana dah pernah ngajak surau yang pakai kursi gini, dia dah lama dia akan condong ke belakang. Orang tertongging gini yang ajar. Lemah betul lah. Ni kursi tidur ni, kursi mengajar. Main game sesuai main game. Okey. Syukur je lah. Cerita dia kerana Khalid bin Sa'id. Satu hari Khalid bin Sa'id bermimpi. Dia mimpi annahu sayaqa'u fi hawiyatin. Dia mimpi hampir-hampir jatuh dalam neraka. Fa'adrakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khallasahu minha. Tiba-tiba dalam mimpi itu Nabi datang, dalam setengah riwayat kata Nabi pegang pinggang ni. Kalau kita pakai seluar kan, dia tarik seluar gitu, tarik ke belakang. Faja'a ilaihi wa qala. Lalu dia pun terjaga pada tidur. Dia pun cari Nabi SAW. Dia pun tanya, ila ma tad'u ya Muhammad? Apa yang kau ajak wahai Muhammad? Apakah seruan kau wahai Muhammad? Maka Nabi kata, nak bagi tahu apakah ini bukti, orang non-Muslim, orang kafir harus bermimpi bertemu Nabi SAW. Rezeki dia lah. Padahal dia kafir masa tu. Sebab berhala, sembahyang tak apa tak. Tapi Allah bagi rezeki mimpi jumpa Nabi. Harap-harap kita yang dah beriman ni dapatlah mimpi jumpa Nabi SAW, insya-Allah. Amin. Maka Nabi kata,
ad'uka ila ibadatillahi wahdah la syarikalah. Aku seru engkau kepada menyembah Allah, Tuhan yang esa, tidak ada sekutu baginya. Wa antakhla' ma anta alaihi min ibadati hajarin, dan hendaklah engkau berhenti daripada menyembah batu, la yasma, yang tidak mendengar, wala yubsir, tak boleh melihat, wala yadur wala yanfa', tak boleh memberi mudarat ataupun manfaat. Lagi apa dia? Wal ihsan ila walidaik, berbuat baik pada mak bapak. Berbuat baik pada mak bapak ni tak kira mak bapak tu Islam, confirm lah kena buat baik kan. Hatta mak bapak tu kafirain, kafir sekalipun, kita kena berbuat baik. Wa alla taqtula waladaka khasyatal faqri, dan jangan kau bunuh anak kau takut kefakiran. Takut tak boleh bagi makan, anak tu dibunuh macam dik. Wa alla taqrubal fahishata ma zahara minha wa ma batan, dan jangan kau melakukan maksiat, dosa besar, apa yang zahir ataupun yang batin. Wa alla taqtula nafsan harramallaha qatlaha, dan jangan kau membunuh diri manusia yang Allah mengharamkan kau membunuhnya kecuali dengan hak. Maknanya dalam peperangan sebagai contoh kan, peperangan lawan musuh, kena bunuhlah musuh tu. Ataupun qisas, pelaksanakan undang-undang qisas, bunuh balas bunuh, hakim jatuhkan hukuman. Itu pembunuhan yang ada hak. Wa alla taqruba malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu, dan jangan kau sentuh harta anak yatim kecuali yang terbaik sehingga budak tu sampai ke umur matang, baligh. Kalau kita ni ditadikan Allah bela anak yatim, bela anak yatim ni besar pahala. Kan Nabi kata ana wa kafilul yatim yaumal qiyamati kahatain. Nabi buat macam gini. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim seperti dua jari. Ni dekat sangat di hari akhirat besok. Jadi besar pahala orang jaga anak yatim. Tapi silap-silap dia rimbat harta anak yatim. Tak boleh. Kalau contohlah ya ni nak bagi sajalah kalau orang tanya kan. Contohlah saya buka pusat penjagaan anak yatim. Orang bagi yuran makan untuk anak-anak yatim. Boleh tak anak yatim sarapan ke, makan tengah hari ke, makan malam, makan sekali dengan anak yatim? Boleh ke tak boleh? Boleh kan? Sebab kita hanya menjaga. Kita bukan salah guna. Yang tak boleh, budak-budak tu kau pagi-pagi sarapan lamb shank, western, bla bla bla. Budak-budak tu pagi-pagi sarapan friskies. Tu. Itu kerja gila. Itu confirm haram jadah hukumnya. Wa antu fil kaila wal mizana bil qisti, dan hendaklah kau menunaikan hak timbangan dengan adil. Maknanya kalau kau berniaga jangan menipu, timbang betul, jangan menipu. Wa anta adila fi qawlika walau hakamta ala dhabi qurbaka, hendaklah kau berlaku adil pada perkataan kau, walau hakamta, sekalipun kau menjatuhkan hukuman terhadap anak beranak kau sendiri. Setengah-setengah orang bila ada kuasa, anak beranak semua okey, on belaka, tak bersalah. Orang lain semua bersalah. Tak boleh macam tu. Nabi kata apa dalam hadis? Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah yang mencuri itu namanya Fatimah bintu Muhammad, nescaya aku akan potong tangan dia. Wa antu fi liman ahadta, dan kau menunaikan janji bagi orang yang berjanji dengan kau. Setelah Nabi sebut beberapa perkara tadi, sahabat yang bernama Khalid bin Sa'id, dia tak cakap banyak. Fa aslama radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, wa hina idzin ghadiba alaihi abuhu wa adhahu. Bapak dia mengamuk, bapak dia marah. Bapak dia belasah, seksa dia. Hatta mana'ahul qud, dan bapak dia tak bagi dia makan. Biar kau mampus ke bulu. Dia kata kalau setakat
tak makan tu small matter lah bah. Kan? Tak ada apalah. Fansarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun dia pun melarikan diri duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yulzimuhu wa ya'ishu ma'ahu. Dia bersama, melazimi Nabi, hidup bersama Nabi. Wa yaghibu an abihi fi dawahi Makkah, dan dia menyorok daripada pengetahuan bapaknya duduk dekat pinggiran-pinggiran kota Makkah. Dan tak lama kemudian wa aslama ba'dahu akhuhu Amr bin Sa'id, dan tak lama kemudian adik-beradik dia bernama Amr bin Sa'id masuk Islam. Wa hakadha dakhala haula al-ashraf fi dinil Islam. Begitulah masuk golongan-golongan yang mulia ini di dalam agama Islam. Kejap ya. Nama-nama yang kita bacakan masuk Islam start daripada Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Suhaib Ar-Rumi, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar Al-Ghifari, Sa'id bin Zaid, dan nama-nama tadi, lepas tu Khalid bin Sa'id, dia bagi haula al-ashraf. Al-ashraf ni sama ada memang keturunan mereka keturunan orang-orang mulia di Mekah, ataupun dengan mana al-ashraf orang-orang yang mulia secara umum. Di Mekah kalau orang panggil ni keturunan mana ni? Keturunan al-ashraf. Itu maknanya keturunan Nabi SAW. Macam anda pernah sebut kan, macam perempuan nama Syarifah. Syarifah tu keturunan Nabi SAW. Kalau lelaki, Sayyid. Ada Sayyid gitu. Dia panggil al-ashraf. Begitulah mereka-mereka yang mulia ini masuk dalam agama Islam. Walam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayfun yudrabu bihi a'naqahum hatta yuti'uhu saghirin. Bahasa mudahnya, Nabi tak memaksa mereka, Nabi tak menggunakan pedang untuk paksa mereka masuk Islam. Walaysa ma'ahu ma yuraghib fihi hatta yatruka haula al-uzama aba'ahum wa dhawi sarwah minhum wa yattabi'u Rasul sallallahu alaihi wasallam liya'kulu min fadli malihi. Dan ketika diorang masuk Islam, tak ada apa pun dekat Nabi tu benda yang boleh kita kata menarik hati diorang untuk bersama Nabi. Contoh harta lah. Kau kenapa kawan dengan dia? Sebab dia ni kaya, loaded, duit banyak. Oh, okey, jom kita kawan. Sedangkan masa tu kalau siapa kawan dengan Nabi, mampu makin ditindas, makin ditekan, ditangkap, dibunuh, diseksa dan sebagainya kan. Jadi dia kata, walaysa ma'ahu. Nabi tak ada apa benda segi material, benda dunia tak ada. Mayuraghib fihi, yang boleh orang kata menarik mereka, menggoda mereka untuk masuk Islam, sehingga mereka sanggup meninggalkan bapa-bapa, mak abah mereka yang kaya raya dan ikut Nabi dan makan apa yang lebih daripada makanan Nabi SAW. Ada riwayat sebut, kalau saya baca akak jangan geli tau. Ini hadis Nabi. Nabi kata apa? Kami pernah tak ada makanan kecuali roti yang disorok di bawah ketiak Bilal. Ketiak Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Sampai macam tu. Punya tak ada makanan, yang ada pun kena sorok bawah ketiak. Macam. Itu sahabat Nabi yang mulia, Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Kan, sampai hari ini nama dia melekat dekat semua surau dan masjid. Okey. Bal kana al-kathir minhum wasi'a tharwah. Dan kebanyakan mereka yang masuk Islam ni anak orang kaya. Orang kaya-kaya. Ke Abi Bakrin, wa Uthman, wa Khalid bin Sa'id yang baru kita sebut tadi, semua anak orang kaya. Dan kalau kakak masih ingat lagi kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda tu semua anak menteri, orang kaya belaka. Walladzina taba'uhu minal mawali ikhtaru al-adha wal-ju' wal-masyaqqat ma'a itba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang beriman dengan Nabi di kalangan hamba-hamba.
Mereka sanggup memilih al-adha, kesakitan, disakiti, wal-ju', kelaparan, wal-masyaqqat, kesusahan, kepayahan, semata-mata untuk mengikut Nabi SAW. Bihaitsu law ittaba'u sadatahum lakanu fi hadhihi dunya ahda'u balan wa an'amu 'aishatan. Ahda'a bala wa an'ama 'aishatan. Kalau mereka ni ikut je cakap bos diorang akan hidup atas dunia senang lenang, tak pening kepala. Tapi kenapa kau cek penyakit ikut Muhammad? Kenapa? Gitulah kan. Apa kata pengarang? Allahumma, ya Allah. Kenapa dia sanggup buang dunia ikut Rasulullah? Kais pagi makan pagi, kais petang tak makan, kena tangkap, kena seksa, kena kutuk, kena makan. Kenapa? Allahumma, kata pengarang, ya Allah. Laisa zalika illa min hidayatillah. Itu merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa sutu'i anwaridin alaihim, dan Allah Taala menerangkan cahaya agama kepada mereka. Hatta adraku ma hum alaihi min ad-dhalalati, sehingga mereka mengenali kesesatan yang mereka berada di dalamnya dan apa yang ada pada Nabi SAW daripada petunjuk. Okey, itu kisah dah habis berkenaan dengan antara mereka-mereka yang terawal masuk Islam. Seterusnya al-jahru bit-tabligh, Nabi berdakwah secara terang-terangan. Sebelum ni 3 tahun pertama dakwah secara underground, senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, tak nak bagi orang lain tahu. Kali ni kena berdakwah secara terang-terangan. Madat kullu hadhil muddatu wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazharu da'wata fi majami'il Quraisy al-umumiyah. Berlalu waktu yang panjang ini, 3 tahun, wa Nabi SAW yazharu da'wah fi majami'il Quraisy al-umumiyah. Rasulullah SAW, kata madat kullu hadhil muddah, madat kullu hadhil muddah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazharu da'watu. Okey, dia bukan cerita yang dah lepas tu, ni yang sekarang ni. Pasal dakwah secara terang-terangan. Bila dah sampai arahan dakwah secara terang-terangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara zahir di hadapan masyarakat Quraisy. Walam yakunil muslimun yatamakkanun min izhari ibadatihim, tetapi orang-orang Islam masih belum mampu untuk menzahirkan ibadat mereka. Hadaran min ta'assubi Quraisyin, kerana bimbang takut diambil tindakan oleh geng-geng kafir Quraisy. Fakana kullu man arada al-ibadata, sesiapa yang nak beribadat masa tu, zahaba ila syi'abi Makkah, terpaksa menyorok dekat celah-celah bukit bukau di kota Makkah. Yusalli mustakhfiyan, sembayang secara menyorok-nyorok, sembunyi-sembunyi. Masa Ana belajar kat Syria dulu, geng-geng Syria cerita kan, di Syria tu kak, boleh kita katakan orang Islamnya 95% lah, ya. Tapi dalam tentera Syria, sembahyang mamnu, tak dibenarkan sembahyang. Pelik kan? Tengok muka Arab belaka, cakap Assalamualaikum belaka. Tapi dalam kem tentera, sembahyang mamnu, tak dibenarkan. Siapa sembahyang kena tindakan disiplin. Kenapa? Sebab dia bongok lah. Dia pemerintah yang macam mana? Dia Syiah. Dia punya presiden dia Syiah Nusairi. Dia bukan macam kat Iran. Iran tu sembahyang boleh lagi. Yang kat Syria ni, dia punya leader dia Syiah Nusairi. Lepas tu dia punya Menteri Pertahanan dia, sebab pegawai tinggi semua geng-geng tak sembahyang, kaki todi, kaki perempuan, semua tu memang rosak lah, senang cerita. Jadi siapa yang nak sembahyang, kalau nak kata, contohlah kalau ada 2 orang kan, dua-dua ni jenis jaga sembahyang. Kalau kau masuk dalam camp,
Nak semayang, seorang akan tengok ada orang lalu tak, ada pegawai lalu tak. Yang seorang lagi pergi semayang cepat-cepat, itu pun nyorok belakang pintu, takut orang nampak. Semayanglah. Dah. Kau tak ketangkap. Itu ceritanya. Okey. Sebab tu masa perang Syria kan, Ana biasalah hantar bantuan tiap-tiap tahun, hantar bantuan kat Syria. Ada sekali tu ada camp Podixon, camp tentera lah, jemput kita datang ceramah. Ana bawa orang Syria sekali. Dia terperanjat. Dia kata ni camp tentera. Juyushul Malaysia, tentera Malaysia macam ni ke? Kenapa? Masya Allah. Kan, tentera semua dalam masjid, duduk dengan songkok, dengan baju Melayu. Dia punya general di depan sekali. Dia kata, ya Allah hebatnya. Itulah orang Melayu tu, Allah bagi kelebihan yang tu lah. Kan? Semayang ni jagalah dalam camp tentera. Dekat Syria, mall, surau tak ada. Tak dibenarkan ada surau dalam mall. Alasan dia apa? Tak boleh ada tempat berhimpun orang Islam. Dikhawatiri, dia kata nanti ada percubaan rampasan kuasa lah, apalah pelotak kau. Masjid, time semayang je buka. Lepas semayang semua tutup. Kalau ada orang ngajar, lepas waktu semayang, Tok Imam kena tangkap. Kalau semayang subuh, imam tu diarahkan supaya tengok makmum. Tengok muka makmum. Mana-mana makmum yang muda, umur 20-an, maintain datang subuh berjemaah, ambil nama dia. Bukan nak bagi hadiah, akan diambil tindakan. Sebab apa? Istiqamah datang semayang. Yang cerita kat Ana ni, Tok Imam. Dia kata, aku tahu apa salah aku imam. Lalu aku letak jawatan. Kerja gila. Eloklah orang datang berjemaah kan? Tak, kau kena cek. Kalau muka ni tiap-tiap hari berjemaah, orang muda, bagi laporan. Kita akan cek siapa dia ni, kenapa datang berjemaah, bla 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 bla. Kalau orang tua, biar lantak. Orang muda jangan. Itu Syria. Teruk. Ya. Sekarang anda tak pasti. Tapi dulu memang macam tu. Sekarang pun dah teruk juga sebenarnya. Tapi negara yang macam tu rupalah kat ya, ramai ulama'nya, hebat-hebat ulama'nya, dan di situlah nanti Nabi Isa akan turun. Di mana? Di Damsyik, Syria. Bukan sebarangan. Allah uji negara tu. Okey, jadi pada permulaan dakwah dulu, para sahabat nak semayang kena menyorok dekat celah-celah bukit bukau, gunung ganang, lembah-lembah dan sebagainya. Walamma dakhala fid din ma yarbu ala thalathin. Sehinggalah bila bilangan orang-orang Islam lebih kurang 30 orang. Wa kana minal lazim istima'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyurshidahum wa yu'allimahum. Bila bilangan yang masuk Islam semakin hari semakin ramai, confirm lah Nabi kena jumpa diorang, mengajar, kan? Nak kumpul 30 orang ni bukan senang. Orang dulu punya rumah kecil-kecil. Lainlah rumah akak kat Bukit Jelutong ni. Ruang tamu boleh buat jemaah 200 orang. Contohnya. Kan? Jadi 30 orang dah ramai. Nak berkumpul macam mana? Ikhtara lidzalika Daral Arqam bin Abi Al-Arqam. Maka Nabi SAW memilih rumah seorang sahabat Nabi bernama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nama inilah yang digunakan oleh kumpulan Al-Arqam. Kan? Satu ketika dahulu. Kita tak nafilah ada sebenarnya kebaikan kumpulan Al-Arqam tu. Tapi yang sesat pun macam mana? Ujian. Bagi anda tersebut ujian lah. Benda yang dia buat, niaga bagus, tutup aurat bagus. Tunggu, anda akak-akak semualah confirm lah umur lebih kurang macam saya lah kan. Mak saya, arwah mak saya, orang pertama pakai apa? Pakai purdah di kalau sekarang ni orang panggil apa kat Kelang tu, Seri Andalas Taman Seri Andalas Dulu Taman Goodwood. Lama-lama Goodwood. Jadi bila mak saya pakai purdah, antaranya pasal ikut arkam lah, bukan ikut. Tengok orang arkaman. Jadi mak pun
pakailah pudar. Itu antara jasa dia orang lah kan. Mak kita pakai pudar. Dulu Kak pakai pudar ni, dia panggil apa? Apa panggil? Hantu kom-kom. Pernah dengar kan? Hantu kom-kom. Arwah mak ni, dia punya cekal, biarlah orang kata hantu kom-kom. Kita ni malu, kita anak malu lah. Hantu kom-kom. Kalau pergi nyoping kat, dulu mak kalau raya, mak nyoping dekat KL, apa nama, ada store ke pakai apa baru tu, Globe apa benda nama tu. Begitu tak ingat kan, lama dah. Globe dekat coket dia. Lama 80-an, mak pakai pudar hitam, masuk Globe tu. Orang tengok belaka. Budak-budak nampak mak saya semua lari. Hantu kom-kom. Mak bodoh je bodoh. Cekal gila hati mak aku ni. Abah pun relax kan. Itu antara jasa dia orang lah kan. Maknanya dia orang lah mula pakai pudar. Itu antara kebaikan dia orang. Lepas tu bab ekonomi dia orang macam-macam lagi lah. Tapi Allah uji bila lama-lama jadi masalah lain. Jadi ta'asub. Mulalah. Dia kok macam mana pun Kak nak jadi leader ke apa mesti ada ilmu. Ilmu tu mendalam lah. Bukan ilmu cukup-cukup makan tau. Cukup-cukup makan tu jadi macam tu lah, jadi sesat. Dia pun tengok pengikut dah ramai kan. Orang follower dah ramai. Dia pun rasa macam boleh dah ijtihad Imam Mahdi. Agak-agak lah kau. Kan? Jadi itulah realiti ujian kan. Tapi kok macam mana pun diorang orang Islam itu je lah. Masih Islam dan boleh bertaubat. Semoga Allah ampunkan kesilapan yang mereka. Dan mereka hidup macam biasa. Kita sedih juga. Ya, tengok kalau orang berniaga dah juta-juta macam tu. Habis tutup belaka kan. Kesian juga Kak. Anda pergi tempat dia orang tengok dekat Rawang tu. Apa nama country home kawasan tu Kak. Semua shop lot besar. Contohlah kita dekat Radia ni kan. Semua ditapau belaka. Cahaya nun alif, kap alif para tak boleh hidup. Akak faham tak aku cakap apa ni? kan? Cahaya nun alif tak boleh niaga kawasan dia. Memang ekonomi Islam dia bagus. Tapi ujian ni kat situ lah pula. Okeylah. Itu cerita lama 80-an dan berlaku pula hari ini. Wa huwa mimman dzakarna islamahum Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, antara orang yang kita sebut tadi yang terawal masuk Islam. Wa makatha alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u sirran. Dan Nabi terus menerus berdakwah secara senyap-senyap sehinggalah Allah turunkan ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maka Allah kata apa? Wahai Muhammad, dah sampai masanya untuk engkau berterus terang bima tu'mar, dengan apa yang aku suruh, wa'arid, dan kau berpaling daripada orang musyrikin. Makna paling, jangan kau peduli. Orang kafir nak kata apa, kata je nak lawan kau, jangan peduli. Kerja kau sampaikan Islam, jangan peduli. Fabaddala da'wata sirran bida'wati jahran. Maka bermulalah Nabi mula mengikut arahan mengubah teknik dakwah daripada dakwah sirran secara senyap-senyap kepada dakwah jahran, terang-terangan. Sekarang ni cakap depan orang, ceramah depan orang. Dulu nyorok berkumpul dekat rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dekat Bukit Safa. Bila Allah turunkan fasda' bima tu'mar, makna terus terang, bercakap tu terang wahai Muhammad dengan apa yang engkau disuruh. Wa'arid anil musyrikin, dan kau jangan peduli apa orang kafir nak kata. Nabi pun bila turun wahyu tu mumtathilan amra rabbih, dalam keadaan Nabi ni mengikut arahan Tuhannya, wasiqan biwa'dihi wa nasrihi, dan meyakini dengan janji dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat tu, adakah Nabi tunggu sehari dua hari? Tak. Hari tu juga fasa'ida ala Safa. Maka Nabi SAW naik atas bukit Safa. Faja'ala yunadi. Nabi pun buat pengumuman. Nabi kata apa? Ya bani Fihrin wa ya bani Adi li butuni Quraisy. Dia buat macam tu. Wahai bani Adi, wahai bani Fihrin, semua anak-anak Quraisy berkumpul. Nabi kata. Orang Mekah ni bila dengar Nabi cakap,
semua kumpul belaka. Diorang tahu Nabi tu bawa ajaran baru kan, lawan berhala-berhala diorang. Tapi bila Nabi cakap, diorang mesti nak dengar. Semua nak dengar. Abu Jahal, Abu Lahab, Labu Labi, semua nak dengar. Faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruj arsala rasulan liyanzur al-khabar. Sehingga dia kata, suara Nabi ni kan sampailah dekat seluruh orang Mekah. Apa dia? Kalau ada orang dalam rumah ni, dia dengar, Muhammad sudah berkumpul, aku nak pergilah tapi aku tak larat, aku demam. Dia akan suruh orang, nak kau pergi dengar nak, abah tak larat, nak kau pergi dengar Muhammad cakap apa mak. Sama macam tu. Hebatnya Nabi. Padahal Nabi bukan pemimpin Mekah pun, orang biasa. Tapi Nabi ni bila orang cakap, semua akan dengar. Faja'a Abu Lahab bin Abdul Muttalib Quraisyan faqala alaihi salam. Faja'a Abu Lahab. Datang Abu Lahab, geng-geng Quraisy semua datang berkumpul belakang depan Nabi. Nabi berdiri di atas Bukit Safa. Bukit Safa kan tinggi kan. Bila Nabi berdiri, semua berkumpul ramai. Nabi pun tanya soalan. Sebelum Nabi nak berkempen ni, Nabi test market dulu. Nabi tanya, tuan-tuan semua, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyah? Tuan-tuan semua, kalau saya cakap di belakang lembah, Mekah kan lembah gini kan, lembah kan, gini. Di belakang bukit sana, ada satu pasukan tentera musuh yang akan menyerang kita. Adakah tuan-tuan percaya? Ini soalan tau. Kalau saya cakap, belakang sana ada musuh nak serang Mekah, tuan-tuan percaya ke? Apa kata orang Mekah? Qalu, na'am, ma jarabna alaika kaziban. Serentak jawab macam tu. Ya, kau tak pernah berbohong wahai Muhammad. Bahasa kita terjemah macam tu je. Kau tak pernah berbohong wahai Muhammad. Tapi kalau kalian bahasa Arab ni, dia kata ma jarabna alaika kaziban. Lain makna dia. Maknanya jarraba alaika kaziban. Kita orang berkawan dengan kau lama wahai Muhammad. Kita orang cuba bercakap supaya nak dengar kau bohong. Tak berjaya. Kau tak pernah bohong. Sampai macam tu. Majarabna alaika kaziban. Engkau sendiri tak pernah berbohong. Dan kami kadang cuba nak bohong pun tak jadi. Tak boleh. Engkau tetap takkan berbohong. Kau tak pernah berbohong. Punya ayat tu. Faham ke tidak akak ni? Jadi nak bagi tahu Nabi ni orang yang as-sadiqul masduq. Terlalu dipercayai. Orangnya benar sangat Nabi kita SAW. Jadi, saya ulang balik. Nabi kata, tuan-tuan semua, kalau saya katakan di belakang sana ada pasukan musuh nak serang Mekah, tuan-tuan percaya ke tidak? Kata orang Mekah, kau tak pernah berbohong wahai Muhammad. Mana betul? Padahal kalau tak berlaku pun, kalau pun dah betul. Padu. Maka Nabi kata, kalau begitu tuan-tuan semua, fa inni nazirul lakum baina yadayya azabun syadid. Sesungguhnya aku nak memberi amaran kepada kamu semua. Di hadapan aku ada azab yang pedih, iaitu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Setengah riwayat kata, Nabi kata, wallahi innakum la tamutuna kama tanamun wa la tub'atsuna kama tastayqizun. Tuan-tuan semua, tuan-tuan akan mati macam mana tuan-tuan tidur, dan tuan-tuan akan dibangkitkan di padang mahsyar sebagaimana tuan-tuan dibangkitkan pada tidur. Bila Nabi cakap macam tu, orang yang mula-mula jekah Nabi siapa dia? Abu Lahab. Tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Macam tu lah. Baru real cerita tu. Kalau aku tahu macam tu, mana jadi kak? Tak kau nak kata, tiba Abu Lahab kata, tabballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana. Aduh, penipuan aku. Tabal tu celaka kan? Tak kata, celaka kau ni. Kata macam tu. Mana betul? Tabaraka Muhammad. Aduh, gitulah. Celaka kau Muhammad. Alihadza jama'tana? Oh, kau kumpulkan kami, kau nak berkempen ni. Oh, dia kata celaka ke anak saudara dia. Padahal kak, dialah antara orang yang bergembira ketika malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia merdekakan siapa dia? Suwaibah
al-Aslamiyah. Bila dia kata macam tu, Allah turunkan ayat Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celaka. Kenapa Allah sebut kedua tangan Abu Lahab celaka? Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari masa mengajar kita orang kat rumah Selangor, rumah Pahang, rumah Terengganu masa kat Mesir dulu. Dia kata ulama' tafsir menyebut kenapa Allah kata celaka kedua tangan Abu Lahab. Sebab masa dia kata, celaka engkau, dia angkat tangan. Celaka engkau Muhammad. Arab kan cakap macam tu. Dengan tangan-tangan sekali macam tu kan. Celaka engkau. Maka Allah kata, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab kata ke Nabi celaka sekali. Allah kata ke Abu Lahab celaka 2 kali. Double. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak boleh menolongnya harta benda dia dan apa yang diusahakan. Sayasla naran dhata lahab, akan dibakar, akan dinyalakan untuknya api yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya pembawa kayu api neraka. Fi jidiha, di lehernya, hablun min masad. Hablun tali, min masad daripada sabut api neraka. Sabut ni kak memang menyala semua lah. Terbakar, terseksa macam tu. Na'udzubillah min zalik. Dia kata kat sini antara maksudnya wal qasdu min hamlil hatab. Antara penafsiran ulama apa makna hammalatal hatab, pembawa kayu api tu maksudnya al-masyu bin namimati. Bini dia ni ke mana-mana dia pergi dia akan mengumpat mengatakan Nabi. Itulah kerja dia. لأنها كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب في نوادي النساء. Kerana dia akan menipu, bohong, fitnah Nabi fi nawadi nisa, di tempat pertemuan geng-geng Quraisy orang perempuan. Dia ada geng lelaki, lelaki ketua dia Abu Lahab, yang tukang tuduh Nabi ni. Bagi perempuan, bini dia. Nama apa bini dia? Ummu Jamil. Nama lawa, mak lawa. Perangai macam setan. La ilaha illallah. Kan laki bini pula tu lawan Nabi. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Antara perangai Ummu Jamil ni, bini Abu Lahab ni, Nabi kalau nak keluar rumah, malam, subuh, gelap kan, tak nampak, dia akan letak jerangkap sama depan pintu rumah Nabi. Jerangkap sama ke bom ke. Dia bawa lah pokok-pokok yang ada banyak duri-duri ni, dia longgok depan pintu rumah. Malam mana nampak kan, buka-buka, langkah-langkah. Allah, sakit apa kaki aku, kena Nabi kena duri ni, berdarah-darah kaki Nabi. Nabi kata, ayu jiranin haza, jiran apa macam ni, jiran apa? Kadang-kadang ada setengah riwayat sirah kata, Khadijah kalau dia masak kat dapur tu, dia buka lah tingkap dapur tu, periuk menggelegak ni ha. Datang Ummu Jamil, bubuh batu lah, bubuh najis kot, dan dia bodang periuk tu. Oh bodoh, memang. Na'udzubillah min zalik. Dan minta Allah peliharalah iman akidah kita sampai kita mati semua dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Yalah kan, kadang-kadang kau fikir kan, ini bukan orang lain, pakcik, makcik kan, rapatlah dengan Nabi. Sebab tu ulama kata, dan dalam Sahih Bukhari pun cerita kan, ada riwayat dalam Sahih Bukhari, Abu Lahab ini diringankan azab kuburnya setiap hari Isnin, setiap malam Isnin diringankan azab kuburnya. Ditanya kenapa? Abu Lahab kata, kerana aku merdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah. Allah ringankan azab aku setiap hari Isnin ataupun malam Isnin. Maka ulama kata, kalau Abu Lahab
yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab. Abu Jahal tak ada nama dia, Kak. Abu Sufyan tak ada, semua tak ada. Abu Lahab je ada nama. Makna Allah marah sungguh lah tu sampai sebut nama. Allah ni, Kak, dalam Quran, kalau Allah sebut nama makhluknya secara khusus, dia ada dua makna. Sama ada Allah terlalu benci atau Allah terlalu sayang. Macam Abu Lahab benci sangat. Qarun, sebut namanya Qarun. Haman ada. Fir'aun ada. Siapa lagi? Kan geng dia lah yang lawan-lawan Nabi Rasul. Begitu juga bila Allah sebut nama para Nabi, para Rasul kan, ataupun beberapa orang hamba yang terpilih macam Luqmanul Hakim kan, iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Surah Luqman. Luqman tu khilaf ulama, ada kata nabi, ada kata bukan nabi, wali Allah, orang negro, tapi Allah sayang ke dia. Sahabat Nabi seorang je yang disebutkan nama dalam Al-Quran kan, Zaid bin Harithah, dia seorang je nama dalam Al-Quran. Okey. Summa nazal, kemudian Allah turunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan wahai Muhammad, berikan amaran kepada keluarga yang paling hampir. Jadi setelah Allah bagi arahan pertama, wahai Muhammad, sekarang masanya untuk engkau berdakwah secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi, cakap tu terang. Nanti orang tanya, tadi lepas pada Abu Jahal, Abu Lahab maki Nabi kan, tabbalaka ya Muhammad, alihadha jama'tana. Bila Nabi dah kena sama macam tu, Nabi tak kata apalah, Nabi pun turun. Nabi nak cakap lebih panjang lagi, bila dah kena maki macam tu, Nabi pun turun. Sebab kalau cakap panjang lagi, panjang cerita. Nabi turun. Bila turun tu, fikirlah lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa, lepas ni nak buat apa kan. Allah turunkan arahan seterusnya. Allah kata, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri amaran kepada keluarga kau yang hampir, anak beranak. Sekarang wahai Muhammad, kau kena panggil semua saudara mara kau, pak cik, mak cik, sepupu, sepapat, semua panggil belaka, kumpul. Wahum Banu Hashim, wa Banu Muttalib, wa Banu Naufal, wa Banu Abdi Syams, auladu Abdi Manaf. Itu semua kaum kerabat anak-anak Nabi. Panggil semua, kumpulkan diorang. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan. Janahak ni makna sayap. Makna layan secara elok, berlemah lembut. Liman ittaba'aka, bagi mereka yang mengikuti engkau di kalangan orang-orang beriman. Fa'in asawuk, tetapi kalau mereka degil, lawan cakap engkau, anak beranak ni degil, tak dengar cakap, maka bagi tahu dekat mereka, faqul, katakan kepada mereka, inni bari'um mimma ta'malun, sesungguhnya aku berlepas tangan daripada apa yang kamu lakukan. Itu je, jangan lebih. Ikut je arahan, buat macam tu je. Waktu Nabi SAW dalam dakwah Nabi, Nabi tak ada langsung emosi, sebab semuanya ada manual daripada Allah. Kau macam mana tekanan, kau kena sabar, kau buat yang macam ini je, macam ini je. Nabi ikut, ikut kan. Fajama'ahum Rasulullah SAW. Maka satu hari Nabi pun kumpulkan belaka anak-anak Nabi ni. Wa qala lahum, dan Nabi pun tanya. Diorang ni tahu. Diorang tahu Nabi itu Nabi kan. Apa, Nabi dah isytihat sebagai Nabi, sebagai Rasul, tahu. Jadi Nabi panggil diorang. Abu Lahab pun ada sekali. Dalam setengah riwayat cerita, Nabi ni bincang dengan Sayyidina Ali. Macam mana kita nak buat Ali kata tak apa, kita cuba panggil. Panggil kali pertama, kena maki dengan Abu Lahab. Tak ada cakap apa-apa, kena maki dah. Lepas tu Nabi kata tak boleh ni, kena buat sekali lagi ni. Kalau kita panggil, rasa-rasa dia tak datang dah kali kedua. Kata Sayyidina Ali, kita buat makanan. Jemput makanan disediakan. Jamuan disediakan. Itu confirm dia datang. Betul tak? Tak tipu. Nabi kata jemput ya, ada makan-makan sikit. Datang, Abu Lahab pun datang sekali.
Sebab jamuan disediakan. Itu antara cara kita nak buat ceramah bagi orang datang kan. Tulis jamuan disediakan. Kalau tak tulis macam tu, tobatlah home tak ada orang datang. Perangai kuat makan. Maka Nabi pun panggil belakang anak beranak. Nabi kata apa? Inna ra'ida la yakzibu ahlahu. Sesungguhnya seorang pemimpin tidak akan membohongi keluarganya. Wallahi demi Allah. Lau kazzabtun nasa jami'an ma kazzabtukum. Nabi kata, demi Allah, kalau aku berbohong kepada semua manusia, aku takkan bohong anak beranak aku sendiri. Orang lain tak apalah kalau aku nak tipu, tapi dengan anak beranak takkan aku nak menipu. Nabi mana pernah buat macam tu kan. Dengan anak beranak pun tak bohong, dengan orang lain pun Nabi tak bohong. Tapi nak bagi tahu Nabi nak bagi tahu kalau aku ni pernah berbohong dengan orang lain, aku tak bohong dengan anak beranak aku. Walau gharartun nasa jami'an ma gharartukum. Dan kalau aku menipu daya manusia yang lain, aku takkan tipu daya anak beranak aku sendiri. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak Tuhan kecuali dia. Inni la rasulullah ilaikum khassah. Sesungguhnya akulah pesuruh Allah kepada kamu secara khusus. Wa ilan nasi kaffah. Dan kepada seluruh manusia secara umum. Ini secara rasmi Nabi ijtihad Nabi sebagai Rasul di hadapan anak beranak Nabi. Wallahi demi Allah. La tamutunna kama tanamun. Kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqizun. Dan kamu akan dibangkitkan semula sebagaimana kamu dibangkitkan daripada tidur. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan demi sesungguhnya kamu akan dihisab tentang amalan yang kamu lakukan ketika di atas dunia. Wala tujzawunna bil ihsan ihsanan. Dan kamu akan dibalas baik baik. Wa bisu'i su'an, jahat dibalas jahat. Wa innaha la jannatun abadan, sama ada neraka, sama ada syurga selama-lamanya. Au linarin abadan, ataupun masuk neraka selama-lamanya. Aduh, sakit. Sakit belakang pasal buat kereta lama kak. Aduh. Dia kalau kursi dia tegak, dia support belakang kita. Bila kursi ni dah gitu, dia jadi wait gitu. Okey. Jadi bila Nabi kata macam tu, fatakallamal qaumu kalaman layyinan ghaira ammihi. Anak beranak Nabi ni bila dengar Nabi kata macam tu, ada respon yang baik. Baiklah Muhammad. Okey Muhammad. Okey, nanti kami fikirlah macam mana Muhammad. Semua okey. Kecuali Abu Lahab. Alladhi kana khasman ladudan. Musuh ketat Nabi. Fa innahu qal. Apa kata Abu Lahab? Khudhu ala yadayhi. Kan aku kan macam tu. Walaupun sakit belakang, karakter tu kena mainkan peranan. Karakter Abu Lahab tu. Khudhu ala yadayhi. Tangkap dia. Gitu. Baru betulan. Sebab so tangkap ke cakap macam tangkap dia. Cakap dia. Tangkaplah dia. Korang ni tangkaplah Muhammad. Janganlah dia tangkap. Itu tangkap ayam bolehlah kau cakap macam ni. Ini tangkap orang tu tak? Khudhu ala yadayhi qabla an tajtami'a alaihi al-arab. Fa in sallamtumuhu idhan zuliltum. Wa in mana'tumu qataltum. Kata Abu Lahab. Tangkap Muhammad. Sebelum seluruh orang Arab berkumpul, akan mengganggu gugat kita semua. Fa in sallamtumuhu idhan zalaltum. Abu Lahab kata macam gini. Kita kalau anak beranak, kita ambil tindakan atas Muhammad, orang takkan persoalkan. Fa in sallamtumuhu. Tapi kalau kita anak beranak ni tangkap, pegang Muhammad, serah dekat orang kafir nak buat apa, kau orang hina anak saudara kau sendiri. Wa in mana'tumuhu. Tapi kalau kau pertahankan Muhammad, tak boleh ni anak saudara kita orang, kau mana-mana dia betul. Qutiltum au qataltum, korang semua akan diperangi oleh orang Mekah. Maknanya apa? Sebelum orang luar masuk campur tentang urusan keluarga kita, biar kita pakcik-pakcik ambil tindakan atas anak saudara. Tuan-tuan, acik-acik faham cerita saya ni? Maknanya Abu Lahab kata, apa-apa hal biar kita anak beranak ambil tindakan dulu. Jangan sampai orang luar masuk campur. Kalau orang luar masuk campur, pening kepala nanti.
Faqala Abu Talib. Apa kata Abu Talib? Wallahi lanamna'annahu ma baqina. Kenapa anda slowkan suara Abu Talib? Sebab anda tahu karakter dia macam mana. Karakternya lembut, cool. Abu Talib pakcik Nabi. Tapi dia pakcik Nabi yang bukan seibu sebapa dengan bapa Nabi Abu Talib. Pakcik seibu sebapa dengan Abdullah. Abu Lahab mak lain, bapa sama. Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Mak dia lain. Anda tak tahu nama mak dia. Jadi mak lain. Dia tak ngam. Gaduh. Lalu apa kata Abu Talib? Wallahi lamna'annahu ma baqina. Demi Allah. Lanamna'annahu. Kalau akak punya kitab bahasa Arab, akak tahulah bagaimana powernya perkataan Abu Talib ni. Demi Allah. Demi sesungguhnya. Kami akan pertahankan Muhammad selagi mana nyawa di kandung badan. Lepas tu kalau kita baca kisah Abu Talib kan. Yang masyhur orang kata Abu Talib mati dalam keadaan tak beriman kan. Tapi ramai juga ulama' yang mengatakan Abu Talib beriman juga. Ramai. Pendapat diorang bukan calang-calang ulama' kata macam tu. Sebab banyak dalil. Antara ini lah. Kami akan pertahankan kau wahai Muhammad selagi mana nyawa di kandung badan. Summan sarafal jam'u. Lepas tu, tak lama kemudian diorang pun beredar bersurai. Sejak pada itulah Abu Lahab makin bengang. Dalam setengah riwayat, bila Abu Talib kata macam tu, wahai Muhammad, kami akan pertahankan kau habis-habisan. Dan Abu Talib kata, wahai Muhammad, cakap apa kau nak cakap. Kau jangan peduli dekat orang tua ni. Abu Jahal, Abu Lahab tu. Abu Lahab kata, kan aku dah cakap. Dengan sebab anak saudara kita seorang ni, kita dah bergaduh anak beranak. Tahu tak? Macam tu lah bahasa mudahnya. Okey. Okey, kita berhenti dulu kat situ, Kak. InsyaAllah banyak memurah rezeki. Kita sambung lagi lah pada pertemuan akan datang. Bagaimana respon orang Mekah penentangan mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Anak siapa lah ni? Sian. Di sinilah penempatan pelajar lelaki Mahat Turas Al-Islami. Kami menyewa lebih kurang sebanyak 14 blok, 14 shop lot yang menempatkan pelajar banin dan banat, lelaki dan perempuan. Dan ini antara sebahagian blok yang kami sewa khusus untuk penempatan asrama lelaki. Jadi kepada semua yang menonton video ini, sama-samalah dapat menyumbang kepada Mahat Turas Al-Islami. Dan kami amat memerlukan bantuan tuan-tuan semua bagi memudahkan urusan operasi Mahat. Kosnya tak kurang RM50,000 sebulan. Realiti masyarakat pada hari ini amat jauh dengan kefahaman agama, dan kami di sini berusaha untuk mendapatkan banyak mungkin terutama pelajar perempuan yang mampu menguasai kitab-kitab turas, kerana ini merupakan sumber asal rujukan bagi mereka-mereka yang mempelajari agama Islam. Nabi SAW bersabda, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dia sendiri yang melakukan kebaikan tersebut. Teruskan menyumbang bersama Mahat Turas Al-Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk makluman yang melihat video ini, walaupun Syria sudah tidak ada apa-apa peperangan, tetapi kemiskinan, kefakiran, kebuluran tetap berlaku di kawasan kem-kem pelayaran. Memandangkan kos sara hidup semakin hari semakin meningkat. Alhamdulillah, Muslim Camp Malaysia sebagaimana biasa rutin tahunan kami akan menyantuni pelayaran-pelayaran Syria yang amat-amat menunggu sumbangan daripada seluruh rakyat Malaysia. InsyaAllah kita akan mengagihkan ke kawasan-kawasan kem pelarian
yang merupakan tempat sasaran dan tempat yang biasa Muslim Camp Malaysia kunjungi. Saya bersama dengan anak-anak Suria yang luar biasa semangatnya, tapi mereka tetap bersungguh-sungguh untuk meneruskan sebuah kehidupan. Tengoklah wajah-wajah yang baik, wajah-wajah yang cantik, comel dan memerlukan bantuan-bantuan daripada kita. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, semoga usaha yang diberi oleh rakyat Malaysia melalui sumbangan kepada Muslim Care akan menatijahkan kebaikan. Pelarian Syria terlalu ramai, tuan-tuan. Jutaan orang. Di Syria ini kita hanya mampu setakat ini membantu lebih kurang 150,000 orang, di mana kilang roti yang kita ada setakat ini menghasilkan hanya 2,400 keping roti sehari. Tapi insyaAllah dengan bantuan dan tambahan daripada tuan-tuan, insyaAllah kita akan menghasilkan 2 kali ganda roti ini dan boleh membantu insyaAllah kepada 300,000 orang di Syria ini. Jadi kami sangat-sangat mengharapkan sedekah daripada tuan-tuan, yang mana sedekah ini insyaAllah akan menjadi sedekah jariah untuk membantu pelarian Syria. Bersama Muslim Camp Malaysia, ingat sedekah jariah, ingat Muslim Camp Malaysia.